Definisi umum etika kerja pula merujuk kepada prinsip moral atau kelakuan seseorang di tempat kerja dalam situasi atau perkara tertentu. Contohnya, etika ni merujuk kepada kelakuan kita, bagaimana kita react terhadap sesuatu perkara ataupun dalam pekerjaan kita. Definisi etika Islam adalah merujuk kepada prinsip moral atau akhlak seseorang yang harus berperilaku berpandukan ajaran atau berpandukan agama Islam yang benar. Oleh kerana kalau kita etika kerja kita ni kalau tidak berpandukan kepada ajaran Islam, ini akan menggoyahkan etika dalam pekerjaan. Contoh, seorang tu akan melakukan perkara yang tidak munasabah. Contohnya, diorang akan melanggar peraturan-peraturan di tempat kerja, ataupun diorang akan melanggar prinsip tempat kerja tersebut dan sebagainya. Seterusnya kita pergi kepada isu disiplin dalam pekerjaan. Yang pertama, datang lewat ke tempat kerja. Seperti yang kita tahu, datang lewat ke tempat kerja ni merupakan perkara yang sering berlaku di kalangan masyarakat kita. Dalam kelambatan datang bekerja ni merupakan tidak kepatuhan dalam waktu kerja, dan ini boleh menyebabkan gangguan aliran kerja dan boleh menghalangkan pencapaian dalam matlamat. Bagi pekerja yang selalu datang lewat ni boleh mengurangkan produktiviti keseluruhan. Dengan itu, data awal dan tempat waktu dalam pekerjaan ini merupakan satu etika yang memberi manfaat kepada diri kita sendiri. Di samping itu, orang yang kelewatan datang kerja ni merupakan orang yang tidak profesional dalam pekerjaan. Oleh itu, sebagai majikan perlulah memberi amaran kepada pekerja yang tidak mengambil peduli tentang peraturan dalam pekerjaan. Yang kedua, penampilan yang selektif. Yang kita tahu, pemakaian yang selektif di tempat kerja ni, dia ni termasuk dalam kategori masalah disiplin. Selain itu, penampilan yang selektif ni boleh menyebabkan imej syarikat ni rosak. Masalah ini disebabkan oleh kaki tangan mempunyai masalah luar tempat kerja yang menyebabkan tiada masa untuk berkemas. Oleh itu, cadangan untuk menyelesaikan masalah pekerja seperti ini, sebagai majikan perlulah menegur pekerja dalam pakaian supaya berdisiplin dalam pemakaian dan lebih mengikut peraturan yang telah ditetapkan dalam organisasi. Saya akan pergi kepada faktor-faktor berlakunya isu etika dalam pekerjaan. Yang pertama sekali adalah kepimpinan yang buruk. Kepimpinan yang buruk akan memberikan impak yang besar kepada seseorang ataupun sesebuah organisasi dalam menjayakan suatu tugasan. Impak yang buruk kepada seseorang atau suatu organisasi apabila pemimpin ni dia berkelakuan ataupun menunjukkan sifat yang buruk kepada pekerjanya, ini akan membuatkan pekerjanya akan bertambah macam malas, akan tidak bersungguh-sungguh dalam pekerjaannya. Itu adalah sebab berlakunya faktor isu etika dalam pekerjanya. Apabila pemimpin ni tidak memberi contoh yang baik terhadap pekerjanya, automatik orang bawahnya akan ikut, dan ini akan menyebabkan sesebuah organisasi itu tidak sistematik ataupun mereka tidak mengikut peraturan yang betul. So, pemimpin ni kena menunjukkan contoh dan teladan yang baik untuk sesebuah organisasi atau tempat kerja. Faktor-faktor yang berlakunya isu etika dalam pekerjaan ini adalah masalah keluarga. Seperti kita tahu, keluarga adalah perkara utama dan terpenting kepada seseorang. Selain itu juga, keluarga ni berfungsi sebagai tempat utama individu untuk mendapatkan kasih sayang antara satu sama lain. Seterusnya, untuk mendapatkan dukungan ataupun nilai-nilai.
moral terhadap diri mereka. Jika berlakunya konflik keluarga boleh menyebabkan jatuhnya tekanan kepada seseorang. Masalah keluarga seperti perselisihan antara suami dan isteri, antaranya berlaku perceraian dan boleh menyebabkan tekanan kepada seseorang pekerja. Seterusnya perbelanjaan kewangan, contohnya seorang individu itu berhutang dengan bank dan menyebabkan mereka terhimpit dengan masalah hutang tersebut. Seterusnya penjagaan anak-anak. Jika konflik timbul, ini akan menyebabkan seseorang tidak dapat menjalankan tanggungjawab mereka sebagai pekerja ataupun suami isteri ataupun sebagai ibu bapa yang komplit ataupun yang sempurna. Hubungan sosial dan keluarga juga akan turut terjejas. Seterusnya, penyelesaian masalah etika dalam pekerjaan. Yang pertama, berbincang dan bersemuka dengan pekerja. Dengan melakukan perbincangan antara individu secara bersemuka ni untuk mencari punca yang menyebabkan individu tersebut ni dalam melakukan perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Contohnya penting kerja, datang kerja lewat dan melaksanakan tugas yang telah diberikan tu dengan sambil dewa, tanpa bertanggungjawab sebagai seorang pekerja di dalam sesebuah organisasi. Selain itu, sebagai majikan ni dia perlu memulakan perbualan atau perbincangan secara formal dan bersendirian tanpa melibatkan individu yang lain, supaya pekerja lain ni tahu yang perbincangan ini adalah mengenai isu yang penting dan dapat menyelami isi hati pekerja ni secara lembut dengan tanpa paksaan. Yang kedua, melakukan pemantauan terhadap pekerja. Sebagai ketua pekerja dalam sesebuah organisasi, walau sesibuk mana pun tugas yang dilakukan sebagai ketua pejabat, ini perlulah meluangkan masa ni untuk berjumpa ataupun bertanya khabar antara pekerja-pekerja lain. Tidak kira pekerja tu bermasalah atau tidak bermasalah. Dengan berkomunikasi bersama mereka ni, maka silaturahim antara ketua dan pekerja ni bertambah dekat dan pekerja ini lebih selesa dalam berkongsi permasalahan mereka. Hal ini disebabkan keadaan ini akan menunjukkan suasana yang sihat dalam sesebuah organisasi. Yang ketiga, sediakan suasana kerja yang sihat. Contohnya sebagai majikan ni, dia mesti mengatur bicara untuk menguruskan dalam organisasi. Dengan itu, untuk mengelakkan daripada memberi tekanan kepada pekerja dalam melakukan tugas yang diberikan oleh majikan. Jadi, jika dalam sesuatu kerja tu yang diberikan tu adalah sangat penting, sebagai majikan perlulah memberi kelonggaran kepada pekerja agar penangguhan dahulu tugas yang sebelum ni supaya tidak berlaku tekanan. Yang keempat, menciptakan sistem ganjaran kepada pekerja. Contohnya, organisasi dia mestilah melaksanakan ataupun memberikan ganjaran kepada pekerja yang berkhidmat dengan cemerlang, mengikut kemampuan organisasi sendirilah, macam seperti memberi bonus, anugerah ataupun pakej percutian dan sebagainya kepada pekerja. Dengan itu, untuk memberi ganjaran ni kepada pekerja ni mestilah mengikut kategori mereka lah, seperti kedatangan yang cemerlang, perkhidmatan pekerja dan sebagainya. Oleh itu, dalam memberi ganjaran ni kepada pekerja untuk prestasi yang baik, ia ni bukan sahaja meningkatkan semangat mereka, tetapi ia ni memupuk budaya kecemerlangan dalam sesebuah